أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih lagi memberikan kita kesempatan dan memberikan kita peluang dan menggerakkan hati kita untuk bersama pada petang ini di tempat ini, di Asas Training Center ini, untuk kita kembali seperti biasanya pada setiap Ahad untuk gilirannya kita mempelajari kitab yang bertajuk iaitu Jalan Golongan yang Selamat, iaitu terjemahan daripada kitab asalnya Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala, seorang ulama yang asalnya daripada Syria, ya, yang menyusun kitab ini, yang memuatkan perbahasan, ya, sejumlah 46 perbahasan, ya, secara ringkas terkait tentang pelbagai perkara, khususnya yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan ciri-ciri kelompok yang benar, kelompok yang mendapat pertolongan dan mendapat kejayaan, iaitu mereka yang berpegang teguh dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang kita sebagai umatnya di setiap zaman di mana pun berada berkewajipan untuk kita melazimi diri kita agar berada di atas jalan ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mewasiatkan kepada umatnya agar bersama dengan al-jamaah. Siapakah al-jamaah itu? Iaitu ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabat yang berada di atasnya. Maknanya agama ini hendaklah kita berjalan di atas jalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kerana mereka lah adalah rujukan untuk kita beragama, tidak selain daripada itu. Dan ciri-ciri, ya, ciri-ciri ajaran ini, ya, dijelaskan secara jelas terperinci daripada dua sumber yang utama, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipermudahkan oleh para ulama, ya, yang datang sesudahnya dengan menyusun dan menghimpunkannya di dalam kitab-kitab, sama ada secara ringkas, sederhana ataupun secara terperinci, ya, yang kemudiannya disyarah, dihuraikan, mengambil, ya, penjelasan yang sangat panjang berjilid-jilid untuk memberikan kita kefahaman yang benar. Apatah lagi kita yang hidup di zaman ini, yang mana agama itu, ya, wujud dalam pelbagai bentuk dan wajah, dalam pelbagai versi, yang menyebabkan, ya, betapa ramai orang yang terjatuh di dalam versi yang tidak benar, walaupun di atas namakan agama, iaitu Islam. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kita agar, ya, berpegang teguh dengan agama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi Syekh rahimahullah berada di atas jalan yang benar, ya, jalan yang selamat. Kerana apa? Agar kita ketika mana kita kembali kepada Allah, ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita membawa
agama yang benar ini. Ya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi muamalahnya dan pelbagai, maka sungguh ini merupakan keberuntungan yang dihajati oleh setiap orang yang menjadi seorang muslim. Baik, insyaAllah pada pertemuan kita pada petang ini kita akan melanjutkan masih lagi pada perbahasan tentang tawassul. Ya, tawassul sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum ini terbahagi kepada dua, iaitu at-tawassul al-masyru' dan tawassul al-mamnu'. Iaitu tawassul yang diperintahkan, yang disyariatkan, tawassul yang dipuji, dan pada masa yang sama ada satu lagi bentuk tawassul yang dilarang, yang dicela, yang wajib dijauhi. Telah selesai kita mengambil faedah daripada iaitu tawassul yang diperbolehkan, yang mana hendaknya kita beramal dengannya. Dan perbahasan tentang tawassul pada bahagian 23 dan 24 ini kalau terkhusus berkaitan tentang permohonan, permintaan kepada Allah. Ya, agar permintaan kita itu Allah perkenankan. Dan tawassul merupakan salah satu daripada jalan untuk dimustajabkan dan dipercepatkan permohonan seorang hamba, khususnya dalam situasi dia sangat-sangat berhajat agar permohonannya itu segera diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada kaedah. Dan agama ini tak pernah meninggalkan satu ruang pun untuk kita, ya, selain daripada Rasulullah SAW untuk campur tangan dan membuat kaedah-kaedah baru dalam beribadah. Ya, ditutup rapat pintu itu. Kerana agama ini yang memiliki wewenang, yang memiliki otoriti hanya satu orang, iaitu Nabi SAW. Dan ketika mana Nabi SAW wafat, agama telah sempurna. Daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara, seperti mana yang datang daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sehingga masuk bilik air pun Nabi kita menjelaskannya. Jadi tidak ada option, tidak ada pilihan, tidak ada ruang untuk sesiapa kan ikut turut campur tangan dalam menggezetkan sesuatu atas nama ibadah. Dalam rupa bentuk apa pun, walaupun ya didasari dengan hujah kami ini ikhlas berniat baik, tidak dibenarkan sama sekali. Ya, termasuk dalam urusan bertawassul. Baik, sekarang kita masuk kepada tawassul yang dilarang. At-tawassulu al-mamnu', iaitu tawassul yang dilarang. Tawassul ni apa makna dia? Ya, iaitu sarana untuk mencapai objektif yang diinginkan. Maknanya iaitu proses. Proses ya, tata cara pekerjaan yang kita buat, ya, dengannya akan menyampaikan kita kepada matlamat. Contoh untuk meraih ya keberkahan dalam kehidupan, salah satu jalannya adalah iaitu bertakwa kepada Allah. Jadi sarana tawassul, sarananya adalah bertakwa kepada Allah. Ya, jadi banyaklah contoh-contoh lain untuk mendapat pengampunan daripada Allah, maka ya banyaklah jalan yang Allah berikan, sama ada melalui ucapan, permohonan ataupun perbuatan amal ibadah itu sendiri. Baik. Muka surat 122 At-tawassulul mamnu', ya, iaitu tawassul yang dilarang. Berkata Syekh rahimahullah, ya, tawassul yang dilarang, ya, iaitu at-tawassulul mamnu' adalah tawassul yang tidak ada dasarnya di dalam agama Islam. Maknanya tidak ada sandarannya. Ya, bila disebut tidak ada dasarnya, maknanya tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Kerana kena ingat prinsip beragama ini, dia wajib didasari oleh dalil. Apa saja dalam urusan ibadah, pasti ada dalil. Contoh, ada orang mengatakan, kerana saking sayangnya dia kepada Nabi SAW, lalu dia membuat majlis Maulidur Rasul. Lalu dia menempelak orang-orang yang tidak mahu mengadakan majlis Maulidur Rasul dengan katanya, untuk menyintai Nabi SAW ini tak perlukan dalil. Ya, tak perlu dalil pun untuk menyintai Nabi SAW. Jadi dia menyindir orang-orang yang tidak mahu mengadakan majlis Maulidur Rasul. Padahal menyintai seorang Rasul itu, datang bersama dengan Rasul itu sendiri ada dalilnya, betul kan? Allah perintahkan. Ya, kalau tidak, bagaimana kita nak tahu cara menyintai terhadap Nabi SAW? Ya, bukan hanya perintah untuk menyintainya, bahkan diterangkan juga cara untuk menyintainya, betul kan?
tutup pintu agar jangan kamu datang memandai-mandai buat cara kamu. Wujudkan SOP baru. Ni prosedur nak menyintai Nabi SAW. Agama tak izinkan. Ya, dan agama datang menjelaskan. Cukuplah seorang itu bila membaca ayat, contoh surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 31. Di situ dah diberikan SOP. Ya, satu perintah dan cara. Dia mesti datang dua. Perintah sama ada berbuat atau meninggalkan, dan mesti ditunjukkan cara. Tidak ada ya hak prerogatif selain daripada Allah Ta'ala yang diturunkan kuasanya pada Nabi SAW. Selain daripada itu, tidak seorang pun dibenarkan. Sehebat apa, sealim apa pun dia. Ya, sebaik apa pun niat dia. Apa pun alasannya. You are not allowed because you are not authorized in the first place. Jadi jangan cuba-cuba buka pintu itu. Ya, kuncinya tiada pada kamu. Allah sebut dalam surah tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah perintahkan pada Nabi SAW. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta pada Allah, maka bagaimana cara? Ikutilah aku. Cinta pada Allah adalah dengan menyintai Nabi SAW. Bukti cinta pada Nabi SAW adalah mengikuti cara beragamanya Nabi SAW. Very crystal clear. Bagaimana kita nak tahu nak ikut Nabi SAW? Nabi SAW tunjuk caranya. Nabi SAW ajar tak bagaimana nak menyintai Nabi SAW? Bagaimana kita nak cinta Nabi SAW? Iaitu dengan melaksanakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya, apa saja yang diperintahkan, wama atakumur rasul fahuzuh wama nahakum anhu fantahu. Quran sebut. Ya. Jadi apa yang didatangkan daripada Nabi SAW sampaikan kepada kamu, maka terima. Dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, tugas anda adalah menjauhinya, meninggalkannya. Mudah sekali perintah ini. Tetapi apabila terkena penyakit syubhat, ya, dengan menggunakan akal mengatasi nakal, maka akan terbukalah pelbagai pintu-pintu yang akibatnya menyulitkan, merosakkan agama. Dan pintu yang diada-adakan di atas nama agama yang tidak ada dasarnya daripada agama, kebiasaannya dia adalah perkara yang menyulitkan dan menyusahkan lagi membebankan. Betul tak? Zikir umpamanya selesai solat, simple maksima 33, 100. Tapi datang orang, cuba dia buat tambah prosedur baru. Ya, 3,000. Die standing. Tak boleh buat benda yang lain. Kemudian dia gezek pula setiap hari Isnin baca sekian pagi lepas subuh. Selasa baca ini, Rabu baca ini. Sulit. Tetapi yang ajaibnya, perkara yang baru ini, sesulit apa pun manusia dimudahkan untuk dia buat. Dia sanggup berkorban dan berbagai lagi, betul kan? Mengorbankan wang ringgit, dia sanggup berbuat. Tetapi yang mudah itu sulit untuk dia buat. Kenapa? Kerana tipu daya hawa nafsu dan syaitan. Syaitan akan menghiasi amalan-amalan yang bukan daripada agama ini, ya, sebagai amalan daripada agama. Tengok nanti akan datang ujian terbesar bagi umat ini, datangnya Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Nampak? Berapa banyak korban yang akan jatuh padanya? Tak terhitung. Dia membawa syurga dan neraka. Maka berbondong-bondonglah manusia menjadikannya sebagai panutan. Itu Dajjal datang, belum lagi dia dah macam-macam manusia jatuh. Baru datang orang handsome sikit, dia punya follower perempuan bukan main ramai lagi berminatinya atas nama Ahlul Bait. Rosak tak? Berapa ramai yang jatuh seperti itu? Masya Allah. Sebab tu agama ini, ya, ada prinsip dan menutup pintu-pintu itu. Jadi ingat, agama ini apa saja mesti ada dalil. Ya, ada. Allah nyatakan satu-satu. Inilah yang membezakan di antara agama kita dengan agama-agama yang lain. Nak masuk dalam bilik air ada dalil tak? Ada dalil atau tidak? Ada. Kenapa kaki kiri dulu masuk? Kenapa nak baca dulu? Sebab Nabi SAW mendatangkan bacaan itu. Itulah dalilnya. Ya, dan begitulah seterusnya. Di antara tawasul yang dilarang itu adalah yang pertama, yaitu tawasul dengan orang-orang yang telah mati. At-tawassulu bil amwat. Yaitu seperti apa? Meminta hajat dan memohon pertolongan pada mereka, sebagaimana banyak yang kita saksikan pada saat ini.
Pada waktu Syekh tulis kitab ni, tak ada lagi media sosial yang boleh dilihat. Video yang online, YouTube, bagai-bagai, ya, Facebook. Sekarang terbukti. Type saja dalam Facebook tu. Dalam YouTube type, ya, Kuburiun. Type macam tu. Akan jumpa. Tak terhitung banyak video. Sekarang orang sambut perayaan Maulid Nabi SAW dengan pelbagai versi. Paling parah. Pakai kostum syaitan lah macam-macam. Ya, perarakan manusia jadi unta. La ilaha illallah. Ini rosak lah tak? Ya, huduh wajah agama ni. Tak seperti itu. Ya. Jadi mereka menamakan perbuatan tersebut sebagai tawassul. Padahal sebenarnya tidak demikian. Sebab tawassul adalah memohon kepada Allah dengan berperantara yang disyariatkan. Seperti dengan perantaraan iman, amal soleh, asma' al-husna dan sebagainya. Yang telah berlalu sebelum ni, ada berapa jalan tawassul yang disyariatkan? 9. Betul kan? 9. Ada tambahan 1 kan? Iaitu dengan apa? Tawassul dengan keadaan diri sendiri pada Allah Ta'ala. Tengok ulang kaji. Ya, tawassul dengan iman, tawassul dengan mengesakan Allah, yang mentauhidkan Allah, tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan sifat-sifat Allah, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan meninggalkan maksiat, tawassul dengan minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup, bukan orang mati. Ya, tawassul dengan keadaan diri sendiri kepada Allah Ta'ala. Terangkan keadaan diri kita ni. Ya, padahal Allah Maha mengetahui, menunjukkan kita ni, ya, sangat dhaif, sangat fakir. Ya Allah, ya, aku ini tidak memiliki kemampuan, melainkan apa yang telah Engkau anugerahkan. Begitu, mengadu pada Allah, menunjukkan kelemahan diri dan sangat berhajatnya kita pada Allah. Kemudian sebut apa yang kita nak. Allah pasti akan memberi, kerana Allah telah berjanji. Jadi buatlah, tak hitung banyak je. 9 jalan. Tiba-tiba dia menghabiskan usia dia bertawassul dengan tawassul yang dilarang, iaitu bertawassul dengan orang mati. Ya. Jadi berdoa dan memohon kepada orang yang mati adalah sikap berpaling daripada Allah. Ia termasuk syirik besar, syirkun akbar. Apa makna syirkun akbar? Menyebabkan terbatal keislaman. Keluar daripada agama, murtad. Kalau mati dalam keadaan itu tak bertaubat, nanti akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Alangkah rugi. Disebabkan oleh satu perbuatan je. Minta bantuan, pertolongan kepada orang mati. Siapa pun dia. Sama ada para rasul, ya, minta pada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sudah wafat. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Menyeru, ya Rasulullah, ya, aku berada dalam kesulitan yang amat payah. Ya, angkatlah kesulitan aku ini, wahai Rasulullah. Boleh atau tidak? Tak boleh. Ya, tak boleh. Ketika hidup pun tak boleh. Datang jumpa Nabi SAW, minta Nabi SAW doakan. Nabi SAW tu minta doa, berdoa. Betul kan? Sebab Nabi SAW tidak memiliki hak ketuhanan. Sebab Nabi SAW bukan Tuhan. Sebab itu ketika kita memahami, mengilmui kalimah syahadah yang kedua, iaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita sangat faham ni. Kalau kita faham yang ni, selamat kita. Kuat akidah kita. Dalam keadaan apa pun tak tergoyahkan. Sebab tu penting. Yang pertama dalam kehidupan ni adalah al-ilmu. Ilmu itu nombor 1. Ilmu pengetahuan nombor 1. Kemudian datang kefahaman. Kemudian yang ketiga datang pengamalan. Kalau kita faham maksud bila kita mengikrarkan, bersaksi bahawa Nabi SAW seorang hamba, maknanya apa? Bukan Tuhan. Betul kan? Abdun la yu'bad. Ketika Nabi SAW itu adalah hamba, maka tidak boleh diibadahi. Sebab Nabi SAW bukan Tuhan. Nabi SAW adalah hamba. Macam kita hamba juga. Ya. Yang kedua, Nabi SAW adalah Rasul. Bila Rasul, maka la yukzab. Tidak boleh didustai. Tidak boleh diingkari. Tidak boleh dibantah. Bahkan tidak boleh ditentang. Diingkari. Bal, kewajipan kita apa? Yuta'u, taat, wa yuttaba. Dan ikut. Itu kerja kita. Apa yang Nabi SAW perintah, kita buat. Apa yang Nabi SAW larang, jangan kita buat. Cukup lah. Perintah dan tegah ni, tak terhitung banyak. Ya, tak terhitung banyak. Tiba-tiba habiskan usia dalam sesuatu yang tidak ada dari perintah dan tegah Nabi SAW. Ni orang waras atau tidak? Yang wasting time dalam perkara yang tidak ada daripada agama.
Dan itulah banyak manusia terjatuh padanya. Ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang yang zalim. Surah Yunus ayat 106. Orang yang zalim dalam ayat ini adalah orang-orang musyrik. Tetapi kaedah Al-Quranul Karim, walaupun ayat itu secara khusus ditujukan pada orang musyrik, orang kafirkah dia, orang munafikkah dia, ahlul kitabkah dia, tetapi terpakai juga untuk kita sebagai orang beriman. Sebab perkara itu boleh juga berlaku, betul kan? Jadi ini nak bagi contoh ya, agar kita jangan jadi seperti mereka. Lepas tu dalam kaedah Al-Quran, dalam ilmu tafsir dia ada satu kaedah. Al-ibratu bi umubil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pengajaran itu bukan diambil daripada sebabnya yang khusus, tapi dengan pengajarannya yang umum. Walaupun ayat itu ditujukan kepada orang kafir, tetap terpakai untuk kita. Ya, sebab chances untuk seseorang terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang kafir sangat tinggi. Sebab apa? Sebab apa? Pada kita dah beriman dah, tapi tetap juga boleh terjatuh ke dalam perbuatan orang-orang kafir. Kenapa? Kerana adanya syaitan. Syaitan akan berusaha menggiring kita supaya jadi seperti mereka. Tu. Yang akan dapat menyelamatkan kita apa? Ilmu yang benar. Boleh tapis. Oh, dia tak boleh ni. Ini bukan daripada agama. Agama larang. Ya, tak boleh kita minta pada orang mati. Kerana orang mati itu berhajat pada orang hidup. Bukan orang hidup berhajat kepada orang mati. Dan orang mati sudah berada di alam yang berbeza dan telah terputus urusannya dari sisi urusan dunia. So, ini akal yang sihat. Akal yang dapat memproses ya dengan betul. Kerana akal ini dua, satu akal yang sihat, satu akal yang sakit. Dua-duanya berfikir, tapi satu berfikir mengarah kepada panduan wahyu, satu lagi berfikir ya menurut neraca hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Baik. Dan di sini juga menyembah, ibadah. Ibadah ni bukan makna sebagaimana yang difahami hanya sekadar sujud, rukuk dan sebagainya. Puasa, solat, zakat, haji, puasa. Bukan. Ibadah ini ya meliputi keseluruhan. Apa saja yang Allah Ta'ala cintai, Allah redai, sama ada amalan itu dari sisi zahir atau batin, ya, ucapan atau perbuatan yang telah ditetapkan dalam syariat, maka itu ibadah. Bagaimana kita nak tahu itu ibadah atau tidak? Nabi SAW jelaskan, masuk tandas ni walaupun dia aktiviti keseharian, urusan manusia, ya, urusan dari sisi tabiat manusia, tapi dia juga boleh dikaitkan dengan ibadah. Apabila dia diatur dengan agama, maka dia jadi urusan dunia jadi ibadah. Sebab agama ini tidak pernah mengajar konsep pemisahan di antara urusan dunia dan urusan akhirat. Tidak terpisahkan. Dia tak seperti ya agama-agama lain. Urusan dunia, dunia. Agama tak masuk campur. Sebagaimana orang-orang Kristian. Betul kan? Berikan hak pemerintahan pada Caesar dan berikan hak agama kepada padri. Tu dia ada prinsip dia seperti itu. Jadi prinsip secularism. Secularism. Pengasingan agama tak pernah yang memisahkan. Kenapa? Dalam Islam, dunia ini adalah wasilah untuk menuju ke negeri akhirat. Namun di antara dua, dunia dan akhirat, agama meletakkan prioriti akhirat wajib didahulukan ya berbanding dengan dunia. Sebagaimana Al-Quran sebut dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Ya, Allah memerintahkan kepada kita wabtaghi, ya, maka carilah, raihlah ya apa yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk kamu di negeri akhirat. Tu. Dan pada masa yang sama, at the same time, jangan lupa apa yang Allah berikan pada kamu, apa yang ada di dunia. Maknanya apa? Dunia ini hendaklah apa saja yang kita buat, maka ada sahamnya untuk akhirat. Makan tu urusan dunia, betul tak? Keperluan pribadi kita. Ya. Keperluan biologis.
Tapi dia bernilai ibadah bila kita ikut SOP Nabi SAW. Tangan kanan, baca bismillah. Sesudahnya kita bersyukur kepada Allah. Dan pelbagai lagi aktiviti yang lain. Dan betapa banyaknya peluang-peluang untuk kita meraih pahala. Dalam urusan dunia saja tak terhitung. Kalau kita kembarkan dia dengan sunnah yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Pakai baju, tanggal baju, aktiviti peribadi itu kan. Tapi ketika kita pakai baju, ikut SOP Nabi SAW dari arah kanan. Baca doa, Alhamdulillahillazi kasani hadha thawbi wa razaqani min khairi, dan seterusnya sampai habis, dapat pahala. Sekejap lagi balik, nak tukar baju, tanggal daripada arah kiri, cukup dengan bismillah, dapat pahala. Kiaskanlah, tak terhitung banyaknya. Baik, yang kedua, tawassul yang dilarang, yaitu tawassul dengan kemuliaan Rasulullah SAW, yaitu ammat tawassulu bijahir Rasul, dengan jah kemuliaan. Yang ini banyak dilakukan. Ya, seperti ucapan mereka, wahai Tuhanku, ataupun kita sebut ya Allah dengan kemuliaan Rasulullah SAW, sembuhkanlah aku. Maknanya kita bersandarkan kepada kemuliaan Nabi SAW, kita sandarkan. Ya, bahkan ya, kelompok ini yang membenarkan bertawassul dengan kemuliaan Nabi SAW, walaupun Nabi SAW sudah wafat, mereka extend further. Juga mereka kaitkan, gunakan perantara orang-orang soleh. Contoh, wahai ya Allah, dengan keberkahan, dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ke, atau Habib sekian-sekian, maka engkau perkenankanlah permintaanku. Ni dia sandarkan, dia sebut nama orang-orang tertentu. Sama ada orang itu telah meninggal dunia atau masih hidup. Dia seolah menyeru, padahal orang itu tidak berada di depannya. Dan ini, praktik seperti ini adalah perbuatan bid'ah. Dia bukan syirik. Kecuali nanti kalau dia sandarkan direct pada orang tersebut, baru dia jatuh pada syirkun akbar. Ya, ini bentuk penyandaran seperti ini adalah perbuatan bid'ah. Sebab apa dinamakan bid'ah? Sebab para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ya, apa yang mereka buat sesudah kewafatan Nabi SAW? Adapun tawassul yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya, ketika mana dia datang berjumpa dengan Al-Abbas. Ketika itu Nabi SAW wafat. Dia datang tu bukannya dengan batang tubuh Al-Abbas tu, tapi dia minta Al-Abbas radhiyallahu an agar berdoa supaya dia doa, sebab dia hidup, minta tolong. Sebab apa? Sebab mengambil keberkahan, iaitu sebab dia adalah Ahlul Bait, bapa saudara Nabi SAW, keturunan yang mulia. Ya, ada keistimewaan. Ya, dia orang yang dekat dengan Nabi SAW. Maka minta dia supaya mendoakan dengan harapan, dengan baik sangka, doanya dimustajabkan. Padahal siapa yang tak kenal Umar radhiyallahu anhu, betul kan? Ahli syurga ni. Ya, tentu doanya mustajab. Tetapi bentuk tawaduk, bentuk merealisasikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar radhiyallahu anhu tidak bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti, nampak? Menolak orang yang bertawassul, menyebut ya jah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih utama? Bertemu Al-Abbas ke atau bertawassul langsung dengan Nabi SAW? Kalau by logik akal, mana lebih utama? Tentu Nabi SAW, betul kan? Ataupun Umar radhiyallahu anhu langsung saja pergi ke kuburan Nabi SAW. Dekat sangat dia. Ya, pergi situ. Ya, tak, sebab mereka mengetahui sunnah, iaitu minta pada orang hidup, bukan orang mati. Ya. Jadi, sedangkan hadis, ini dalam kisah apa? Iaitu ya, minta hujan diturunkan. Ini salah satu sunnah ketika menghadapi masalah kekeringan, kemarau khususnya. Ada banyak jalan yang diajar oleh Nabi SAW agar minta pada Allah hujan turun. Yang pertama, kita, setiap orang, ya Allah ma'arifna, ya 3 kali minta, ya Allah turunkanlah hujan, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Yang kedua caranya adalah khatib di atas mimbar. Pada hari Jumaat dia naik, dalam khutbahnya dia berdoa kepada Allah seperti doa tadi. Yang ketiga iaitu solat istisqa. Ajaib ni. 2 yang pertama ni dia tak buat. 3 tu okey dah lah, sekarang dah banyak buat. Tapi yang banyak buat dia buat apa? Kalau kemarau minta hujan, solat hajat sesudah solat Jumaat. Mana datang sunnah tu? Dia akan buat penyesaran. Okey tuan-tuan, lepas solat Jumaat ni kita akan buat solat hajat. Macam-macam hajat.
Tengok case by case. Kalau berlaku musibah di satu negara, okey, kita akan buat solat hajat untuk memohon agar Allah mengangkat musibah negara tersebut. Ada ke sunnah tu daripada Nabi SAW, para sahabat, para khulafa ar-rasyidin? Tak. Bukan di situ tempat dia. Ini banyak orang telah mematikan sunnah. Padahal yang disunahkan sesudah solat buat apa? Berzikir, betul kan? Bila sesudah solat langsung bangun solat hajat, mana datang mati berzikir, kemudian hidup satu bidah. Padahal tadi khatib tu ketika di atas mimbar disunahkan untuk dia tu berdoa. Tak dibuatnya. Nampak? Mati lagi sunnah tu. Cuma dia buat. Tak perlu lagi dah ada penambahan. Inilah dia. Banyak orang dia gagal faham ataupun memang dia tak faham atas sebab kejahilan. Ya, sehingga dia terjatuh dalam perkara yang mematikan sunnah dan menghidupkan bidah. Cuba perhatikan, terkadang kita solat, contoh solat 5 waktu. Contoh solat isyak atau solat maghrib lah contoh. Ada orang tabiat dia, setiap kali selesai saja solat, langsung dia bangun solat sunat 2 rakaat. Ya, dia solat masuk dengan kita. Sama-sama masbuk. Kita dah bagi salam, dia bangun pula. Lepas tu kita selepas salam kita tanya dia, pakcik, nak maaf nak tanya. Pakcik ni lebih rakaat ni. Sama masuk dengan saya tadi, tapi pakcik tambah lagi 2. Tadi saya solat sunat. La ilaha illallah. Tak ada senggang apa, bagi salam terus bangun. Ini kan dilarang. Wisal, apa dia sambung. Sehingga saya menganggap dia terlebih. Rupanya tak, rupanya dia solat sunat. Itu yang pertama yang saya perhatikan. Yang kedua, ada orang tabiatnya setiap kali saja selepas solat, dia langsung bangun, keluar, pergi ke belakang, solat sunat 2 rakaat. Ajaib. Yang ketiga yang saya perhatikan, ada orang setiap kali selesai solat 5 waktu, bagi salam langsung dia berdoa. Dia sorang. Doa. Lepas tu dia duduk. Lepas tu dia bangun. Dia pergi belakang, solat sunat 2 rakaat. Ni mana contoh dia ambil ni? Kesihat. Dia anggap itu adalah benda yang baik. Bagus. Padahal dia khilafus sunnah. Nabi SAW ajar kita lepas saja solat berzikir dulu. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam. Qul la ilaha illallah. Seterusnya betul kan? Kalau kamu memiliki waktu luang, buat yang itu. Yang ni tak amalan setiap hari. Setiap hari dia buat seperti itu. Maknanya dah jadi SOP dia. Ya, bukan SOP Nabi SAW. Banyak orang seperti itu. Kalau kita tegur dia buat tak tahu je. Dia tengok kita pelik je. Buat dia kesihan. Saya boleh tegur orang seperti itu, dia tengok saya buat tak tahu je. Ya, kesihannya lah orang ini. Ya, terkadang-kadang tu barangkali kena sebut juga. Bila ada orang, dia tak peduli kita, tiba bila ada orang tegur, ustaz, baru dia bagi perhatian. Nak sebut nama ustaz dulu, baru nak bagi perhatian. Sampai tahap tu, kasihan. Sebab itu syaitan ni sangat suka pada pelaku bidah berbanding dengan pelaku maksiat. Sebagaimana kata Abdullah Al-Mubarak, al-bid'atu ahabbu iblis minal maksiyah. Pelaku bid'ah ni lebih dicintai, lebih disayangi oleh iblis berbanding pelaku maksiat. Kenapa? Wal maksiyatu yutabu minha. Pelaku maksiat ni dia ada peluang untuk bertaubat. Sebab dia tahu dia buat tu salah. Memang clear, betul kan? Orang tak solat, dia tahu tak benda tu salah? Tahu. Orang yang berjudi, dia tahu tak benda tu haram? Tahu. Tapi dia terjatuh sebab lemah iman dan pelbagai alasan lah. Dan dia ada peluang tak untuk bertaubat? Ada. Sampai satu saat barangkali dia akan bertaubat. Betul kan? Dan kebiasaannya seperti itu. Tengok mak rempik tu. Waktu budu-budu atas jalan, terbang, melayang. Tapi akhirnya hujung usia, Masya Allah, barangkali jadi imam di masjid. Nampak tak? Dia tahu perbuatan itu dilarang. Tapi ketika itu hawa nafsu mengatasinya. Tetapi pelaku bid'ah, wal bid'atu la yutabu minha. Sekali-kali tak akan bertaubat. Sebab apa? Sebab dia anggap itu adalah ibadah. Kita tegur dia, takkan salah. Ni kan ibadah. Saya berzikir, berwirid ni, berselawat ni. Saya sayang pada Nabi SAW ni, saya buat begini. Takkan salah. Tu dia datang takkan salah tu yang payah tu. Nak bantah macam mana? Ya, takkan salah itulah yang salah. Sebab apa? Menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sebab itu pernah satu kali Sa'id bin Musayyib radhiyallahu an, dia lihat seorang lepas saja solat subuh, dia solat sunat 2 rakaat.
Lalu Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu tegur dia. Kawan ni pandai. Dia bantah. Padahal Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu seorang ulama besar. Wahai Sa'id, adakah aku dimasukkan di dalam neraka sebab aku solat ni? Oh, tu kan solat tu, bukan aku duduk saja. Kata Sa'id bin Musayyab, bukan. Ya, bukan disebabkan oleh solat itu, tetapi disebabkan kamu khilafus sunnah. Kamu telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Itu kesalahannya. Ya, barang siapa yang menyelisih sunnah Nabi SAW, apa ancaman yang sedang menunggunya? Neraka. Sebab dia memandai-mandai. Dua konotasi je di situ. Yang implikasinya sangat besar, kemurkaan Allah. Apa implikasi bila dia berbuat sesuatu yang Nabi SAW tak buat, tak perintah? Yang pertama, berlaku dua perkara terhadap Nabi SAW, seolah-olah. Yang pertama, dia seolah-olah dituduh Nabi SAW tak tahu. Dia yang tahu. Kenapa dia buat? Yang kedua, dia kata Nabi SAW tahu, tapi Nabi SAW menyembunyikan, tak sampaikan. Dua-dua tu, kalau dia tekad seperti itu, kafir. Immediately. On the spot. Sebab apa? Sebab dia telah mengingkari Nabi SAW. Boleh faham tak sangat ni? Tu bukan perkara kecil ni. Ya, sebab tu belajar akidah ni, belajar sunnah, lawan pada syirik dan bid'ah, sangat urgent. Sangat penting, terutama di zaman sekarang, kerana banyak sangat kesamaran, syubhat yang masuk dalam urusan bid'ah terutama. Dan juga dalam urusan tauhid. Sehingga tauhid itu dianggap syirik, syirik itu dianggap tauhid. Sunnah itu dianggap bid'ah, bid'ah itu dianggap sunnah. Inilah zaman dia. Ya. Kalau tegur sikit, mula dia bagi label. Ada label khas, trademark. Tak apalah kamu label. Yang penting Allah tak label kita seperti itu. InsyaAllah nanti masing-masing akan berdiri dan mendatangkan hujah. Had, datangkan bukti. Kamu buat ni dapat dari mana? Kamu dapat daripada mana? Macam mana nak explain? Silakan. Baik. Jadi Umar tidak bertawasul dengan Rasulullah SAW setelah beliau SAW wafat, ketika beliau minta diturunkan hujan. Sedangkan hadis tawassalu bijahi, bertawassullah kamu dengan kemuliaanku, ada orang mendatangkan alasan ini. Maknanya boleh bertawasul dengan Nabi SAW sebab ada hadis. Tetapi hadis ini sama sekali tidak ada sumber aslinya. La asalahu, maknanya hadis palsu. Demikianlah menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Jadi ada ulama yang menjaga hadis. Mereka tahu. Datangkan bukti, baca hadis tu. Semak sanadnya siapa. Oh, rupa-rupanya hadis ini adalah hadis yang mungkar, hadis palsu. Sebab tu ada kata-kata para ulama salaf, ya, para ulama hadis itu mereka adalah penjaga agama di bumi. Tu. Ya, ulama hadis yang bagaimana? Ulama hadis yang istiqamah mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawassul bid'ah ini dapat saja menyebabkan atau membawa kepada kesyirikan, iaitu jika ia mempercayai bahawa Allah memerlukan perantara sebagaimana seorang pemimpin atau penguasa. Sebab dengan demikian ia menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Ini betul ni. Saya pernah berbahas dengan seorang yang berpegang dengan satu tarikat. Kira level dia tu pemimpin dah lah. Dia dalam tarikat ni, setengah tarikat dia ada khalifah dia. Khalifah tu wakil pada guru satu, nombor satu atas. Dia ada khalifah. Khalifah ni level ni. Ni level ni. Ni level ni. Level ni. Dia ada tingkatan. Sesuai dengan dia perjalanan dia dalam proses bersuluk. Makin banyak dia bersuluk, nanti dia akan naik maqam. Dan ada sistem pula. Dia ada organization structure. Ni khalifah level ni pakai jubah putih kalau datang bersuluk. Khalifah ni datang warna biru. Dia ni warna hitam paling tinggi. Tak lama lagi boleh buka cawangan sendiri, boleh run sendiri, boleh ambil murid, boleh berbai'ah, bagi menerima bai'ah dan sebagainya. Tu. Jadi dalam ajaran ini, di antara requirement dia adalah iaitu adanya bertawassul. Nak berzikir tu kena datangkan tawassul dulu. Dia panggil rabithah guru. Salah satu SOP dia ketika nak berzikir, pejam mata, bayangkan guru ada depan. Apa alasan dia tu? Guru tu adalah sebagai pembantu untuk menghilangkan was-was dalam kita nak beribadah kepada Allah. Bayang guru tu sendiri bukan Rasul, dia pun tak akan kebal daripada tipu daya syaitan. Betul kan? Nampak? Situ pun dah out you go. Tapi orang tetap berpegang dengannya. Ini salah satu SOP yang ada dalam hampir barangkali keseluruhan tarikat. Yang tidak ada datang daripada Nabi SAW.
Ya, clear cut dalam agama ni. Kalau ada, pasti ada dalam hadis. Banyak. Dan dipraktikkan oleh seluruh para sahabat Nabi. Begitu juga para tabi'in dan tabi'in. Ya. Jadi, ketika saya berbahas dengan dia kata, kita ni perlu ada guru. Perlu kita berwasilah. Ya, untuk kita berhubung dengan Allah, kita tak boleh direct. Sebab kita siapa? Orang jahil. Banyak dosa. Bagaimana mungkin kejahilan dosa kita itu akan dapat langsung berurusan dengan Allah. Jadi kita perlu ada wasilah. Wasilahnya kita siapa? Guru yang telah sampai kepada Allah. Sedap bahasa ni. Macam mana gua tahu dia sampai kepada Allah? Tu dah out dah. Show me your proof. Boleh tunjuk? Tak boleh. Pasti takkan boleh punya. Betul kan? Bukti. Tak boleh tunjuk bukti. Sebab tu agama ni dia boleh tunjuk bukti. Can be verified and validated. Itu agama. Tapi kalau kata, Tok Guru kita dah sampai. Ya. Apa bukti? Tak boleh nak dibuktikan. Hanya dakwaan. Bahkan betapa banyak penipuan-penipuan yang dilakukan atas statement seperti ini. Ya. Ini persis sama kaedah seperti orang kafir. Orang kafir pun datang ke alasan pada Nabi SAW sama. Ketika mereka ditegur, kenapa kamu sembah ke patung? Tinggalkan patung semuanya. Langsung sembah Allah Ta'ala. Dia kata apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Muhammad, tidaklah kami sembah patung ni. Sebenarnya patung ni hanya sebagai perantara. Kami bertawasul dengan patung ni. Untuk apa? Untuk takaruk. Akrabkan diri kami dengan Allah. So patung tu jadi mean as a medium untuk mendekatkan diri. Asbab kepada Allah. Sama ni. Orang tarikat ni. Macam tu. Ya, kadang-kadang yang dia suruh kita rabitahkan guru tu. Guru tu kita tak boleh tengok. Dah mati lah. Ya. Alasan dia untuk menghilangkan was-was. Alasan dia agar guru tu dapat menahan kita daripada tipu daya syaitan. Dua-dua statement tu adalah tipu daya syaitan. Nampak? Tu. Boleh faham apa saya sebut ni? Ya, tak faham tak apalah. Jadi dengar. Kalau ada orang datang mengajak pada tarikat-tarikat, jangan terima. Hanya satu tarikat je boleh kita ikut. Tarikat apa? Tarikat Muhammadiyah. Tarikat Nabi SAW, iaitu ala Al-Quran wa Sunnah bi fahmus salafus salih. Bi fahmi as-salafus salih. Itu tarikat dia. Jalan Nabi SAW. Ya. Jalan Nabi SAW ini terang benderang. Everybody, each of us are freely accessible. No need for you to pay. Accessible Quran ni. Betul tak? Semua kita boleh access pada Quran. Boleh access pada hadis tak? Boleh. Cuma nak faham itu perlu cari guru yang benar, amanah, tepat dalam penjelasan. Itu persoalan di situ tu. Isunya, critical isunya adalah di situ. Nak pilih guru yang mana? Penjelasan itu adalah adakah autentik based on resource yang boleh dipertahankan. Itulah agama. Ya. Sebab tu agama ni tak membenarkan kita menjadi orang jahil. Agama ni tak membenarkan kita menswastakan agama kita pada para agamawan. It's not allowed. Tapi sekarang banyak orang menswastakan pada agamawan. Sakit demam, nak hembus air, semua cari ustaz. Kau tak boleh hembus ke? Sendiri tak boleh buat. Baca Fatihah je dia baca tu. Tak kadang dia baca apa pun tidak, tak tahu. Lepas tu keluar poket bagi envelope. Sepenuh. Nampak tak? Padahal Allah suruh kita sendiri. Kenapa kita perlu orang lain? Kecuali kita sendiri berusaha, kemudian dengan baik sangka tadi kita jumpa orang soleh. Ni tak sikit-sikit, ustaz tolong baca kain ni. Kamu buat dulu. Berusaha bersungguh-sungguh, minta kepada Allah. Ya, sebab hajat kamu itu, kamu dengan Allah. Tu. Ya, baik. Kemudian, ya, Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala berkata, aku benci memohon kepada Allah dengan melalui selain Allah. Demikian seperti disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Al-Mukhtar. Maknanya, tak perlu pakai wasilah seperti ini yang disebut dengan kemuliaan Nabi SAW dan sebagainya. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak mencontoh. Kalau Nabi SAW perintahkan macam ni, tentu kita orang boleh buat. Betul kan? Sebab kita akan berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau Nabi SAW memerintahkan, maka kita akan segera berbuat. Contoh, kalau Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengingati hari kelahiran dan kewafatan Nabi SAW, kita pasti akan buat. Tapi Nabi SAW tak perintah, maka apa faedahnya kita buat? Nampak? Kita datangkan dalil yang very simple saja. Isteri-isteri Nabi SAW itu ada berapa orang? Sesudah kewafatan Nabi SAW, ada 9. Tak ada satu pun yang membuat
sambutan kelahiran atau kewafatan Nabi SAW. Para sahabat yang 4 tu, Khulafaur Rasyidin, jaminan ahli syurga mereka tu, pun tak pernah buat. Para sahabat yang lain tu, ramai sekali, 100,000 lebih, pun tak pernah buat. Cuba logik ke akal, siapa yang paling menyintai Nabi SAW di atas muka bumi ni? Kita ke para sahabat? Kita atau para sahabat? Sepatutnya yang lebih dulu buat siapa? Kalau dia yang paling cinta, tentu para sahabat tu lah. Kerana mereka adalah orang yang paling sangat menyintai dan mereka akan bersegera untuk berbuat bila mereka mengetahui bahawa itu adalah daripada Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi SAW perintah pun mereka dah buat. Tu, punya advance mereka itu para sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW solat, tiba-tiba tanggal kasut. Ya, para sahabat tengok ada belakang, tanggal juga dia. Lepas bagi salam, Nabi SAW tanya, kenapa kamu tanggal kasut? Sebab kami melihat engkau ya Rasulullah, dia menanggalkannya. Kami pun tanggal. Tu belum ada perintah. Nabi tak pernah. Lalu kata Nabi SAW, tadi Jibril AS datang bagi tahu, sebelah daripada sandal kasut aku ada najis di bawah ni. Tu yang aku tanggal. Kita betapa banyak perintah-perintah Nabi SAW kita tak buat. Tak terhitung. Terutamanya amalan-amalan sunat ni. Tak terhitung. SOP keseharian. Macam saya sebut tadi ya. Pakai baju, tanggal baju. Musim hujan nak baca apa. Selalu saya tanya dalam kuliah. Selalu saya ulang benda yang sama. Sebab apa? Saya nak tekankan betapa pentingnya menghidupkan sunnah yang inilah patutnya yang kita pulun. Bersusah payah. And yet at no cost. Tu yang beragak tu. Berapa banyak kos nak kena buat. Nak kena panggil macam-macam. Nak kena buat. Betul kan? Puluhan ribu. Pembaziran. Bercampur bau lelaki perempuan. Dan masuk pula maksiat dengan pelbagai bentuk dan wajah. Nampak tak? Dan itulah ciri khas amalan bid'ah. Dia pasti tak akan dapat lepas daripada semua itu. Padahal amalan sunnah Nabi SAW. Cuba kita cek dengan setiap orang itu. Wahai saudara, yang mengaku cinta pada Nabi SAW, tolong terangkan pada saya SOP yang very simple. You keluar rumah tadi, baca apa? Kaki mana you keluar? Pakai kasut macam mana? Tangan kasut macam mana? Masuk rumah sekejap lagi baca. Majority fail. Majority. Jangankan orang awamnya itu, ustaz tu cuba tanya. Sesekali kalau kuliah tanya ustaz, saya nak tanya. Boleh tak ustaz ajar saya? SOP ketika sekarang musim hujan, kalau hujan turun kita nak baca apa ustaz? Kalau hujan berhenti kita nak baca apa ustaz? Kalau hujan terlalu lebat kita khawatir mendatangkan kebinasaan, banjir dan sebagainya, apa doa nak baca? Siapa boleh jawab di sini? 3 soalan tadi. Boleh atau tidak? Tu yang datang kuliah. Yang hari-hari disebut diperingatkan hidupkan sunnah. Nampak tak? Padahal ini adalah perkara yang sering berlaku di negara kita. Negara kita, negara yang kerap hujan. Allah turunkan hujan. Sering seiring dengan itu datangnya angin. Seiring dengan itu juga datang guruh peti. Baru ini 2-3 hari saja. Semalam. Punya kuatnya peti. Ya, nampak jelas tu. Clear. Macam retak langit. Dia punya tembakan itu. Nak baca apa tu ketika itu? Nak cabut lari masuk rumah. Kalau duduk bawah pokok, teringat, kena aku sekejap lagi bawah pokok ni. Itulah. Memang fitrah manusia akan fikir begitu. Tapi kalau orang yang takut pada Allah, dia tak peduli yang tu. Sebab yang akan mendatangkan musibah seperti itu adalah pemiliknya, Allah Ta'ala. Allah aja. Nak kata apa kalau petik? Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Masya-Allah. Selesai urusan. Angin, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Hujan terlalu lebat, khawatir, banjir. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibal wal zirab wal butul dan seterusnya. Baca yang tu. Hujan berhenti, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Hujan tak turun, baca doa tadi saya sebut ni. Hujan turun mula-mula, Allahumma sayyiban nafi'ah. Automatik tak kita sebut tu? Autopilot tak? Itu yang sunnah. Kenapa tak buat? Khusus, wahai para ustaz. Kamu tu mengajar cinta Nabi SAW yang hari ni kamu tak buat. Macam mana cinta yang sebenar? Nampak? Hidupkan. Ya, hidupkan sunnah Nabi SAW ni. Pakai baju tadi, tanggal baju. Ya, banyak lagi lah praktik yang diajar oleh Nabi SAW. Ya. Cuba kita tengok contoh sunnah azan umpamanya. Azan ni benda yang tiada dibuat. Tengok muazzin sebelum nak azan dia baca apa? Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Karim. Allahu akbar, Allahu akbar.
Mana datang tu SOP sebelum tu? Where you get? From your pocket. Not from our Prophet sallallahu alaihi wasallam. True or false? True. Nabi SAW ajar. Ya. Untuk azan langsung aja azan. Kemudian sesudah azan, cuba kita tanya. Ya, kebanyakannya hanya hidupkan 2 atau 3 saja sunnah. Sunnahnya ada 6. Ketika kita dengar azan, kita jawab. Yang ini semua orang jawab. Yang kedua, orang akan langsung saja baca doa wasilah itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Betul kan? 2. Ada 3 lagi missing. Padahal Nabi SAW ajar setelah dengar azan, jawab azan tadi, sebelum kamu nak baca minta wasilah, baca dulu. Iaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian berselawat pada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau betul-betul lafaz selawat yang warid daripada Nabi SAW. Kemudian baru baca doa tadi. Mohon wasilah. Kemudian berdoalah dengan doa apa pun yang kamu minta, kerana itu tempat mustajab doa. 5 ni. 3 hilang. 2 je yang hidup. Padahal azan tiap-tiap 5 waktu kita dengar sepanjang usia sampai saat ini. Nampak tak? Sebab tu nikmat kalau kita berjalan di atas sunnah ni, Masya Allah. Pertama, walaupun kita tak mampu melakukannya, tapi kita tahu. Kita dah tahu dah boleh. Oh, azan ni hari ni 5 ni. Oh, yang ini bukan sunnah ni, aku tak akan buat. Tapi kalau tak pernah belajar, macam mana? Akan terjatuhlah ke dalam kebidahan. Dan bidah ni memang dia sulit, tapi dia boleh buat. Itu yang ajaib. Ajaib sungguh. Ini sebagai bentuk ujian. Sebab tu kalau Allah bagi nikmat kita hidup di atas sunnah ni, ya Allah, nikmat. Kita rasa dekat dengan Nabi SAW. Sebab tu kena minta doa. Allahumma ahyina wa amisna ala al-islam was sunnah. Allahumma ahyina ala sunnah wa amisna ala sunnah, dengan Islam tadi. Imam Ahmad rahimahullah, dia baca doa Allahumma ahyina alal islam was sunnah. Ya Allah, hidupkanlah aku di atas Islam dan sunnah. Tak cukup hidup di atas Islam, sebab belum tentu dapat sunnah. Ada ramai orang yang hidup sebagai seorang Muslim, tapi amalannya adalah amalan apa? Bid'ah. Dan dia sangka itu adalah ibadah. Padahal yang sedang menunggunya adalah kerugian. Sebab apa? Nabi SAW sendiri mengingatkan kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang bukan daripada kami, maka amalan itu tertolak, tak diterima. Sebab tu di akhirat nanti ada orang yang letih beramal, bersusah payah di dunia, tiba-tiba not accepted, rejected by Allah. Sebab apa? Sebab tak memenuhi piawaian syarat diterimanya amal. Kita tahu kan, syarat diterima amal ada berapa syarat? Apa syarat amal kita diterima di sisi Allah? Ya, ikhlas dan ittiba'ur rasul. Mana dalil dia? Dalil di mana? Pada ikrar kita, rukun Islam yang pertama tadi tu. Asyhadu an la ilaha illallah, ni apa dia? Syarat apa kat sini? Ikhlas lillahi ta'ala at-tauhid. Betul kan? Kita tidak akan beribadah melainkan lillahi ta'ala. Ittiba'ur rasul tu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu. Faham itu, selamat. Biarlah kita habis usia dengan copy paste. Jangan habis usia dengan copy add, copy edit, copy modified, worse, copy delete. No, it's not allowed. Agama ni very straightforward, simple, straightforward. Iaitu copy paste. Kita siapa nak ubah suai? Ya, sebab kita bukan pemilik agama ni. Kita hanya boleh ubah suai dalam urusan dunia. Pemilik rumah ni, dia boleh tak ubah suai rumah dia? Boleh kan? Buatlah apa saja. Ya. Tapi kita boleh tak ubah suai rumah dia? Tak boleh. Begitulah agama itu. Itulah analogi, contoh nak bagi mudah faham. Baik, yang ketiga, tawassul yang dilarang. Iaitu meminta agar Rasulullah SAW mendoakan dirinya setelah beliau SAW wafat. Berlaku tak seperti ini? Berlaku. Itu yang Masjid Nabawi tu kena ada guard jaga kat situ. Kalau tidak, dia pergi pegang pagar tu, kalau boleh dia cross tu, dia bercakap dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku datang jauh ni. Ada hajat ni, Ya Rasulullah. Tolong tunaikan hajat ni. Boleh tak berlaku begitu? Oh, boleh.
Tu kuburan baki tu kena jaga juga. Si ada penceramah lagi minta pada Allah, jangan minta pada pemilik kubur. Oi, bantah juga ni. Ada bidang ada bantah, dia pergi berdebat kat situ. Padahal mudah je ajakan tu. Minta pada Allah, apa yang payahnya? Kenapa kamu nak bersandarkan pada orang mati? Bersandarkanlah yang maha hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum. Tu. Jadi seperti ucapan mereka, seperti apa contoh? Ya Rasulullah, doakanlah aku. Ataupun dari jarak jauh, dia duduk di rumah ni. Ya Rasulullah, ya tolong doakan untuk aku kepada Allah. Nampak? Ini dilarang. Sebab tu kita ingat konsep dulu, prinsip minta pada makhluk mesti memenuhi 4 syarat. Masih ingat 4 syarat? Pertama, hidup. Maknanya orang mati boleh minta tak? Tak boleh. Yang kedua, ikut sekuen dia, hadir. In front or we can communicate. Through direct dia ataupun pakai orang lain. Yang ketiga, dia mampu. Kalau dia tak mampu dalam urusan ketuhanan, Allah saja yang mampu. Tiba-tiba kita minta pada dia. Ya, wahai Syekh sekian-sekian, tolong pertemukan aku, ya, jodoh sekian-sekian, panjangkan umur, murahkan rezeki, bagi sihat tubuh badan, selamat daripada tipu daya syaitan. Boleh tak minta dia? Tak boleh. Sebab dia tak memiliki hak uluhiyah itu. Dia adalah makhluk, abdun. Yang keempat, iaitu tidak melanggar aturan syariat. Ini 4 condition. Senang ni kalau ikut jalan yang benar ni. Very clear step dia. Very clear procedure, very clear guideline. Itulah agama. Ya. Baik. Maka ini tidak diperbolehkan. Sebab apa? Sebab para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah melakukannya. Sebab tu ada satu kaedah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Jika sesuatu perkara itu baik, yang kamu anggap baik, tentu para sahabat dulu dah mula. Mereka tu paling akan cepat buat. Tapi mereka tak buat. Maknanya benda tu tak baik. Padahal mereka memiliki kesempatan, peluang dan tiada halangan untuk mereka berbuat. Mereka tak buat. Sebab mereka tahu itu bukan daripada agama. Contoh. Bid'ah yang pertama berlaku di atas muka bumi ini sesudah kewafatan Nabi SAW adalah zikir berjamaah. Tu bid'ah pertama dalam beribadah. Zikir berjamaah. Jadi maknanya Nabi SAW berzikir secara bersendiri-sendirian. Ketika mana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia pergi satu masjid, dia lihat ada satu halaqah. Orang yang duduk berkumpulan, ya, isi masa kat masjid tu, barangkali sebelum masuk solat, kita duduk ramai-ramai, ada ketua, lalu berzikir bersama-sama. Subhanallah, Tok Guru tu kata, ketua, khalifah zikir tu. Orang lain pun subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ambil batu kira. Lalu dia tengok. Very peculiar, very awkward. Ini pelik. Para sahabat sebab apa? Sebab zaman dia, zaman Nabi, tak pernah tengok benda begitu. Tiba-tiba buat. Ini SOP baru ni. Macam tu lah bahasa kita. Lalu, nak pastikan benda tu betul ke tidak, clarify. Padahal dia sahabat Nabi SAW. Nak tanya pada yang lebih alim. Balik, cari siapa? Cari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau tak silap. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ni seorang yang alim. Ya. Lalu dia khabarkan kisah tadi. Aku tengok sekian. Ya, lalu tengok para sahabat. They are very particular. Sangat berhati-hati, sangat teliti. Padahal cukup dah perkhabaran daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, para sahabat. Mereka jujur. Tapi dia kata, bawa aku, jom kita pergi tengok. Nak observe sendiri. Ya, padahal cukup dah. Sebab para sahabat ni mereka adalah orang yang adil. Pergi tengok sendiri, observe. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Celaka kamu. Kamu buat apa ni? Dia kata, kami sedang berzikir, ingat Allah. Celaka kamu. Pakaian Nabi SAW belum lusuh. Tinggal mangkuknya belum retak. Pada dekat sangat Nabi SAW baru wafat. Kamu dah berpaling, pada pandai dah buat satu urusan agama. Alangkah baiknya kamu menghitung dosa-dosa kamu. Itu lebih baik, itu lebih sunnah. Betul kan? Duduk masing-masing, ia muhasabah, istighfar pada Allah. Itu yang disunahkan. Lalu mereka ada jawapan. Ya Aba Abdurrahman. Itu kunyah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maknanya mereka kenal tu Ibnu Mas'ud tu. Ni tabi'in kazzab. Lalu dia pun kata, dia kata, ma aradna illa al-khair. Wahai Aba Abdurrahman, tidaklah apa yang kami buat melainkan untuk kebaikan. Kami buat dia untuk mendapat kebaikan. Kami duduk berzikir. Bukan nongkrong sembang-sembang kosong, bukan. Kami berzikir kepada Allah. Lalu apa jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Kam min muridin lil khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang inginkan kebaikan tapi tak meraih apa-apa. Jadi niat saja tak cukup.
cara itu mesti sesuai dengan cara Nabi SAW. Cara mereka, niat betul tak? Niat bagus. Lillahi ta'ala. Tapi caranya itu tak ada daripada Nabi SAW. Duduk ramai-ramai berzikir begitu. Tak disuruh. Masing-masing. Zikir ni urusan peribadi. Ya, minta berzikirlah dengan cara yang kamu selesa dengannya. Pada masa zikir itu bukan muqayyad yang tak diikat. Ada zikir mutlak, terserah kalau berzikir apa. Nampak? Very particular ni. Ni, maka nak tutup pintu. Tapi bila pintu itu dah terbuka, sebab itu bila bid'ah ini dia telah terbuka, dia sulit ditutup. Syirik ini bila dia berleluasa, ya, seolah-olah impossible untuk menghapuskannya. Dan itulah realiti. Berapa lama Nabi Nuh AS take time nak eliminate langsung tak boleh, ha? Betul kan? 950 tahun 950 berdakwah siang malam, lailan wa naharan. Tapi apa yang berlaku? Bukan makin dekat, bukan nak mau dengar, bahkan menguluk-uluk Nabi Nuh AS. Ketika Nabi Nuh AS menyampaikan dakwahnya, ajak mereka kepada tauhid, tutup telinga, baju tutup muka, mempermain-mainkan Nabi Nuh AS. Tak nak dengar. Macam orang zaman sekarang, bila dia ajak pada tauhid, bila dia ajak pada sunnah, dia bagi gelaran bagai-bagai. Pemecah belah masyarakat lah, sibuk dalam perkara-perkara khilafiyah lah. Padahal bukan khilafiyah tu. Betul kan? Dia datang pelbagai kesamaran, syubhat. Dia tuduh pemecah belah dan berbagai. Padahal kita pecah belah ni pasti akan berlaku. Dia sunnah kauniyah yang akan berlaku. Nak bersatu ni mesti di atas agama yang benar. Baru dia boleh bersatu. Kalau lain daripada itu, dia akan berpecah. Yang hak dan batil takkan boleh bersatu selama-lamanya. Abadan. Itu kena faham. Ini banyak syubhat yang dibawa seperti itu. Oh, duk sibuk lah. Sentuh isu maulid lah. Isu zikir berjamaah. Padahal itu ada aturan. Ya, ada dari agama. Kita tengok sekarang betapa rosaknya orang yang menyambut maulid Nabi itu. Kalau tengok dalam Facebook sekarang. Terutamanya kalau kita tengok kat Indonesia. Ya Allah, teruk sungguh. Siap buat nyanyian dangdut dah pakai-pakai. Kemudian berselawat. Yang pakai tadi kostum macam-macam, muka syaitan lah, macam-macam tu. Ya Allah, unta jadi unta lah. Ya, apa kebedah kamu? Agama ni bukan untuk hiburan, bukan. Nabi SAW bukan untuk kita jadikan sebagai bahan hiburan, jalan merata, pergi ke Bukit Bintang. Apa faedah? Apa faedah? Pergi Bukit Bintang tu seperti yang saudara-saudara kita buat tu, dakwah street tu. Kau pergi situ berceramah, ajak, let us be Muslim. Yang itu kamu tak buat, kamu tak buat itu. Nampak? Kemudian pergi situ, bawa replika pedang lah, apa bagai. Dah pula, ya Allah, agama ke tu? Ya, kemudian terpekik terlolong di situ. Masya Allah. Itulah dia, bila agama tak menyuruh, kita buat rosak image. Ya, agama ni indah, santun dan diterima oleh fitrah yang sihat. Tapi kalau keluar daripada aturan, maka nampaklah buruknya wajah Islam. Sebagaimana kata salah seorang ulama Mesir, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini ditutupi keindahannya oleh orang Islam sendiri. Tak nampak Islam tu pada orang Islam. Hilang dia. Sebab apa? Banyaknya berlaku tokok tambah. Baik. Nabilah. Baik. Jadi, ya, maka ini tidak diperbolehkan sebab para sahabat tidak pernah melakukannya. Juga kerana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salatin." Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih. Yang ketiga, au waladin salih yad'ulah. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nampak? Anak soleh yang hidup tu. Ya, sesoleh apa pun ayah kita, Pak Kiai ke, Pak Habib ke, Pak Ustaz ke, Tok Guru ke, tak boleh pergi kubur ayah kita. Ayah tolong doakan saya ni, masalah subuh baca, datang kuliah asyik lena. Saya nak jadi macam ayah lah. Kiai, Alif. Boleh? Tak boleh. Ya, ayah kita yang berada di alam barzah tu tak boleh buat apa daripada kita. Dah terputus dah. Dia berada di alam lain. Mission dia dah accomplish. Mission kita ni not yet accomplish. Tu kerja kita. Senang tak agama kalau kita faham seperti itu? Logik tak? Munasabah tak? Munasabah. Itulah dia. Baik, selesai sudah penjelasan tawasul secara ringkas dari 2 sisi. Maka hidupkanlah tawasul yang disunahkan dengan menerusi 9 jalan ini. Jangan jatuh pada tawasul yang dilarang. Ya, khawatir tawasul itu
kemuncaknya akan membawa kepada kesyirikan. Seperti apa? Meminta langsung pada orang yang telah mati, yang dilarang oleh agama ini. Mintalah kepada yang hidup. Tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW wafat, peristiwa yang sangat genting, Umar radhiyallahu anhu bangun berpedang tu kan. Siapa kata Nabi mati, kau siap. Ya, seolah dia tak boleh menerima. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kata apa? Ya, sesungguhnya Muhammad itulah seorang rasul, dan seperti rasul yang sebelumnya, mereka akan sampai pada saat mati. Maka ya, sembahlah yang maha hidup, iaitu Allah Ta'ala. Maknanya jangan beribadah kepada yang mati. Nampak? Itu tauhid, penegasan tauhid di saat yang sangat kritikal. Ingatkan tauhid dalam situasi apa pun. Sebab itu dakwah yang benar ni, ciri khas dia adalah dalam keadaan tempat di mana pun dia, tetap akan kedengaran dari mulut-mulut mereka itu peringatan tentang tauhid, peringatan tentang syirik, peringatan tentang sunnah, peringatan tentang bidah. Ini trademarknya. Dan berjalanlah dengan mereka-mereka ini. Kerana mereka berada di atas jalan ma ana alaihi wa ashabi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada umur kita akan melanjutkan pada bahagian yang ke-25. Syarat-syarat turunnya pertolongan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.